Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Aina Liana binti Muhammad Nisa bernombor metrik A169864 dan partner saya Khairul Nazriah binti Muhammad Nur bernombor metrik A167704. Hari ini kami akan membentangkan tentang Mycobacterium leprae. Berikut adalah isi kandungan. Yang pertama, ciri-ciri morfologi dan taksonomi patogen Mycobacterium leprae. Mycobacterium leprae adalah sejenis bakteria patogen yang berbentuk rod dengan sisi selari dan hujung bulat. Ianya adalah bakteria gram-positif lemah dan juga asid faz bakteria. Saiz dan bentuknya adalah menyerupai bakteria Mycobacterium tuberculosis, iaitu di antara 0,2 sehingga 0,6 mikrometer. Bakteria ini adalah tidak motil, iaitu tidak bergerak, dan ianya juga tidak boleh dikulturkan pada mana-mana media buatan disebabkan oleh sifatnya yang obligate intraselular. Bakteria ini juga obligate aerob, di mana bakteria ini memerlukan oksigen untuk hidup. Bakteria ini menyebabkan penyakit leprosi ataupun penyakit kusta yang dikenali sebagai penyakit Hansen. Bakteria ini adalah daripada order Actinomycetes, family Mycobacteriaceae, genus Mycobacterium, dan juga spesiesnya adalah Mycobacterium leprae. Seterusnya, ujian biokimia yang boleh dilakukan untuk mengenal pasti patogen. Ujian yang pertama yang boleh dilakukan adalah dengan melakukan ujian pewarnaan asid faz. Ujian ini adalah untuk menentukan sama ada bakteria asid faz ini ada dalam sampel ataupun tidak. Ujian ini adalah dengan menggunakan 5% asid sulfurik. Sampel yang boleh diambil untuk melakukan ujian ini adalah ambil tisu dari apa-apa tisu daripada pesakit leprosis ini dan juga ambil tisu yang spesifik dari tisu kulit dari pesakit leprosis ini. Berdasarkan sampel tisu dari pesakit leprosis, pemerhatian akan dapat dilihat akan terdapatnya bakteria yang berwarna merah, di mana ianya menunjukkan terdapat lesi keradangan kronik, iaitu granuloma. Manakala pada sampel tisu kulit daripada pesakit leprosis ini, pemerhatian akan dapat dilihat terdapatnya bakteria berwarna merah yang menunjukkan saraf kulit itu diserang oleh bakteria Mycobacterium leprae. Ujian seterusnya adalah ujian biopsi kulit dan saraf. Berikut disertakan dua gambar, di mana gambar yang pertama adalah gambar daripada sampel kulit pesakit, di mana pemerhatiannya adalah terdapat beberapa perubahan pada sampel yang mungkin merupakan bentuk penyakit Ponzi bacillari. Ponzi bacillari ini adalah di mana penyakit kulit ini adalah dalam bentuk negatif. Seterusnya, pada gambar yang seterusnya adalah sampel yang diambil daripada tisu testis pesakit, di mana pemerhatiannya adalah terdapat perubahan sitokronologi yang meliputi sejumlah besar sel busa, dan perubahan ini dikaitkan dengan kes leprosi multibacillary, iaitu NB. NB ini adalah penyakit kulit yang disahkan positif. Seterusnya adalah kepentingan klinikal dan epidemiologi. Penyakit Hansen atau kusta yang disebabkan oleh patogen ini telah menjadi endemik terutamanya di negara Asia, Amerika dan juga Afrika. Patogen ini ditransmisi melalui aerosol dan disebarkan melalui rembesan nasal atau melalui mukosa. Patogen ini bertindak dengan menyerang sel swan pada saraf periferi yang menyebabkan kerosakan saraf dan perkembangan keupayaan. Tempoh inkubasi adalah 3 tahun hingga 10 tahun dan pesakit yang dijangkiti oleh patogen ini menunjukkan respon imun spesifik seperti profil sel tipe bantu jenis 1, penghasilan interferon gamma dan positif ujian kulit iaitu mempunyai reaksi positif terhadap dipromin dan mitsuda. Pembentukan lesi pada kulit dan ketidakhadiran pembentukan granuloma merupakan simptom yang dihadapi pesakit. Terdapat dua major leprosi atau kusta iaitu tuberculoid leprosi dan lepromatous leprosi. Perbezaan kedua-dua jenis leprosi ini boleh dilihat dari pembentukan lesi oleh pesakit di mana ia bergantung kepada refleksi sistem imun host tersebut. Seterusnya adalah mekanisme kepatogenan. Patogen ini menjangkiti pesakit apabila Mycobacterium ini memasuki tubuh badan melalui sistem pernafasan. Setelah itu, sistem pertahanan badan seperti makrofag akan bertindak balas dan menghasilkan respon imun. Respon imun terhadap infeksi meningkatkan jumlah neutrofil sebagai fagositosis. Akan tetapi,
Sebahagian patogen ini mengelak daripada difagositosis dan akan ke saluran darah dan disebarkan pada saraf dan kulit. Patogen ini akan membahagi terutamanya pada sel Schwann. Patogen ini dapat bertahan dalam waktu yang lama kerana sel Schwann tidak memiliki enzim lisosomal untuk degradasi patogen tersebut. Jenis leprosi dapat ditentukan melalui refleksi sistem imun perumah. Akhir sekali adalah rawatan dan pencegahan kepada penyakit leprosi. Leprosi ini dapat dirawat dengan menggunakan terapi multidrug atau MDT seperti rifampicin, clofazimine dan dapsone dengan penggunaan dos yang betul. Penyakit ini dapat dicegah dengan tidak tinggal dengan individu yang mempunyai gejala penyakit. Selain itu, pemakaian pelitup muka dapat mengelak daripada sebarang tepisan di udara. Bukan itu sahaja, kerap membersihkan tangan dengan sabun dan tidak disarankan untuk menyentuh haiwan seperti chimpanzees dan monyet secara terus. Hal ini kerana haiwan tersebut dikhawatiri menjadi pembawa kepada patogen tersebut. Sekian, terima kasih.